Sekarang kita teruskan pula dengan prinsip penulisan surat rasmi. Ada 5 C. Siapa tahu? C yang pertama ialah apa? Correct ataupun betul. C yang kedua, clear. Jelas. Maksudnya dalam penulisan surat rasmi perlu jelas maksud penulisan surat tersebut. C yang ketiga ialah apa? Concise, betul, iaitu ringkas dan padat. C yang keempat, comprehensive, iaitu lengkap. Surat kiriman yang kita tulis tu mesti lengkap. Dan C yang kelima ialah courteous, iaitu sopan. Dalam penulisan surat rasmi, kita perlu menggunakan laras bahasa yang sopan. Sekarang, kita lihat satu persatu. Okey, C yang pertama tadi iaitu correct, kan? Apa yang mesti betul? Ciri-ciri dalam surat rasmi, perkara-perkara berikut perlu betul. Yang pertama ialah sudah pasti ejaan dan juga tata bahasa. Mesti mengikut sistem tata bahasa Dewan dan juga menggunakan ejaan yang betul berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat. Selain itu, mesti apa yang perlu betul ialah laras, penggunaan laras bahasa, penggunaan ganti nama dan gelaran yang betul. Selain itu, data atau fakta dan maklumat yang ditulis ataupun disampaikan dalam surat rasmi. Seterusnya, wacana. Tadi kita dah terangkan tentang wacana, wacana hormat, wacana rujukan dan juga wacana harapan. Perlu mengikut urutan. Selain itu, dalam penulisan surat rasmi, apa yang perlu betul ialah format. Nanti kita akan belajar bagaimana menulis format surat rasmi. Seterusnya ialah teknik penulisan surat rasmi. Okey, kita akan teruskan dengan contoh sebentar lagi. C yang kedua iaitu clear, iaitu ataupun jelas. Apa yang perlu jelas? Ini penting ya. Pertama sekali, surat rasmi perlu jelas tujuan kita menulis surat itu. Contoh, macam tahun lepas ada seorang pelajar sudah mendaftar tetapi nama tidak ada dalam sistem, menyebabkan pelajar tersebut tidak dapat menduduki peperiksaan akhir tahun walaupun pelajar tersebut telah melalui ujian, dah lepas pengucapan awam, dah melalui menjalankan pembentangan secara kumpulan dan juga tugasan terakhir iaitu tugasan bertulis telah pun disiapkan oleh pelajar tersebut. Tetapi oleh sebab namanya tidak ada dalam sistem, maka dia tidak dapat menduduki peperiksaan akhir tahun. Jadi, apa yang perlu dilakukan? Pelajar tersebut perlu menulis surat rayuan. Itu contoh ya. Jadi, selain itu, apa yang perlu jelas ialah perkara ataupun tajuk ataupun mesej yang nak disampaikan. Dari segi kejelasan juga, mesti mengikut prosedur penulisan ataupun protokol penulisan. Dalam surat rasmi perlu menggunakan ayat mudah, iaitu dalam ayat perlu ada dua perkara iaitu subjek dan predikat. Jadi dalam surat rasmi tidak digalakkan menggunakan bahasa yang berbunga-bunga ataupun laras bahasa sastera tidak digalakkan. Ayat ni, dalam ayat surat rasmi mesti jelas apa yang nak disampaikan dengan izin direct to the point. Okey, selain itu apa yang perlu jelas ialah penggunaan singkatan ataupun akronim. Contohnya, dari awal lagi kita menulis Kementerian Pendidikan Malaysia. Akronimnya ialah KPM. Maka penulisan
KPM ataupun akronim tadi mesti tekal dari awal ayat hingga akhir ayat. Okey, seterusnya mesti jelas dari segi penggunaan perenggan dan juga sistem nombornya. Dalam perenggan pertama tak perlu masukkan nombor. Bermula dengan perenggan kedua, ketiga dan seterusnya keempat kalau ada. Penutup tak perlu juga nombor. Dan akhir sekali perlu jelas dari segi struktur penulisan. C yang ketiga iaitu concise, ringkas dan padat. Dalam surat rasmi mesti tulis terus kepada mesej ataupun isi. Tadi seperti yang saya dah terangkan tadi, kita tidak digalakkan menggunakan bahasa yang berbunga-bunga. Dan juga perkara kedua, tidak ada pembaziran perkataan. C yang keempat iaitu komprehensif, maksudnya surat kiriman yang ditulis mestilah lengkap. Lengkap dari segi data utama dan data sokongan, kemudian spesifikasi yang terperinci, maklumat yang lengkap dari segi data dan fakta, seterusnya rasional dan mengikut justifikasi, dan yang akhir sekali lengkap secara konstruktif. C yang kelima iaitu courteous. Dalam kita menulis surat rasmi, kita perlu menggunakan bahasa yang sopan dan berbudi bahasa. Jadi, penulisan kita mestilah secara diplomasi, menggunakan wacana hormat, wacana rujukan, wacana harapan dan juga wacana antisipasi. Apa maksud antisipasi? Okey, sila cari dalam kamus.